Assalamualaikum semua. Hari ini cikgu akan mengajarkan rumusan iaitu bahagian pengenalan rumusan. Pembelajaran pada hari ini berdasarkan standard kandungan 2.3 iaitu membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Standard pembelajaran 2.3.4 membaca dan mendapatkan penyelesaian masalah secara rasional. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir PDP, murid diharap dapat mengenal pasti format menulis rumusan dengan betul dan lengkap. Murid dapat mengemukakan idea-idea relevan berdasarkan bahan yang diberikan. Mari kita lihat apakah persamaan dan perbezaan yang terdapat dalam rumusan format lama dan format baharu. Persamaan yang terdapat dalam kedua rumusan ialah panjang rumusan ialah 120 patah perkataan. Perbezaan yang pertama, untuk rumusan format lama, hanya satu bahan yang diberikan iaitu bahan petikan. Manakala, rumusan format baharu, kita akan diberikan 2 atau 3 bahan. Yang seterusnya, kehendak soalan telah dinyatakan pada arahan soalan bagi rumusan format lama. Tetapi, untuk rumusan format baharu, kehendak soalan tidak dinyatakan pada arahan soalan. Jadi, kita perlu mencari kehendak soalan itu berdasarkan bahan yang diberikan. Yang seterusnya, isi rumusan berdasarkan bahan iaitu isi tersurat dan pendapat sendiri iaitu isi tersirat bagi format lama. Manakala untuk format baharu pula, semua isi boleh dicari melalui bahan-bahan yang diberikan. Perbezaan yang terakhir, penulisan rumusan format lama mengandungi pendahuluan, isi tersurat, isi tersirat dan kesimpulan. Manakala, penulisan rumusan bagi format baharu mengandungi pendahuluan, fokus 1, fokus 2, fokus 3 jika ada dan kesimpulan. Langkah yang kedua dalam menulis rumusan ialah mengenal pasti fokus rumusan. Fokus rumusan dapat dikenal pasti daripada bahan-bahan yang diberikan sama ada 2 atau 3 bahan. Berikut merupakan senarai fokus yang terdapat dalam rumusan. Bagaimana kita hendak membina perenggan pendahuluan rumusan? Cara membina perenggan pendahuluan rumusan ialah yang pertama, pendahuluan perlu mengandungi fokus dan tema. Yang kedua, tentukan sama ada rumusan mengandungi 2 atau 3 fokus. Berikut merupakan cadangan cara penulisan pendahuluan 2 fokus. Apabila kita hendak menulis pendahuluan 2 fokus, kita boleh mulakan penulisan dengan rumusan membincangkan, fokus 1 dan fokus 2. Bagi menulis pendahuluan 3 fokus, caranya ialah rumusan membincangkan, fokus 1, fokus 2 dan fokus 3. Langkah yang keempat ialah mengemukakan isi yang terdapat dalam bahan. Jadi, apa yang perlu kita tahu apabila kita hendak mengemukakan isi? Yang pertama, kemukakan sekurang-kurangnya 8 isi. Yang kedua, isi perlu meliputi semua bahan dan semua fokus. Yang ketiga, isi boleh dihubungkan menggunakan penanda wacana. Jadi, di sebelah kiri ini kita boleh melihat bagaimanakah pembahagian isi untuk rumusan yang mengandungi 2 bahan dan 2 fokus. Dan di sebelah kanan pula ialah untuk rumusan yang mengandungi 3 bahan dan 3 fokus. Markah keseluruhan untuk rumusan ialah 16 markah sekiranya kita dapat mengemukakan 8 isi dengan betul. Pastikan ya, kita tidak menulis lebih daripada 120 patah perkataan. Baiklah, langkah yang kelima ialah menulis rumusan. Untuk menulis rumusan, di sini cikgu ada menyertakan rangka rumusan untuk 2 fokus. Jadi, untuk menulis rumusan yang mengandungi 3 fokus,
Kita hanya perlu menambah satu perenggan di bahagian isi. Langkah yang keenam ialah menulis perenggan kesimpulan rumusan. Cara menulis perenggan kesimpulan rumusan ialah sebaiknya perenggan kesimpulan ditulis dalam satu ayat. Yang kedua, perenggan kesimpulan perlu ringkas dan padat. Contoh perenggan kesimpulan adalah seperti berikut. Kesimpulannya, subjek, iaitu apa atau siapa. Sebaiknya kita boleh menggunakan siapa, semua pihak. Contoh, hendaklah kaitkan dengan tema. Apakah tema yang disampaikan berdasarkan bahan? Dan seterusnya, kita gunakan agar dan kita tambah dengan impak ataupun kesan. Kesan tersebut sebaiknya adalah kesan yang berbentuk positif. Langkah yang ketujuh iaitu langkah yang terakhir dalam penulisan rumusan. Langkah tersebut ialah semak rumusan. Apa yang perlu disemak? Kita boleh menyemak ejaan, struktur ayat dan isi-isi yang telah ditulis. Kenapa kita perlu menyemak rumusan? Pertama, untuk memastikan tiada kesalahan ejaan, imbuhan dan struktur ayat. Kerana kesalahan tersebut boleh memberi kesan kepada pemarkahan. Yang kedua, untuk memastikan kita mendapat markah maksimum dalam penulisan rumusan. Adakah anda telah memahami apa yang telah cikgu sampaikan pada hari ini? Jika ya, mari kita jawab soalan ini. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung penulisan rumusan. Cikgu harap kamu semua mendapat pengetahuan berkaitan cara menulis rumusan. Sehingga kita berjumpa lagi, semoga berjaya dalam SPM.